Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video ini, saya dan rakan-rakan saya akan berkongsi sedikit info mengenai survival skills. Survival skills bermaksud teknik-teknik yang boleh membantu seseorang untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam menghadapi keadaan yang sukar dan berbahaya. Dengan menguasai survival skills, seseorang itu mampu untuk mencari keperluan-keperluan asas untuk meneruskan kehidupan. Contohnya air, makanan dan juga tempat tinggal. Pada hakikatnya, survival skills telah lama digunakan oleh manusia. Hal ini kerana pada zaman dahulu, manusia hidup dengan keadaan nomad, iaitu suka berpindah randah. Jadi, bagi meneruskan kehidupan, mereka perlulah mempunyai survival skills yang tinggi. Survival skills ini bukan sahaja boleh digunakan ketika menghadapi keadaan kesukaran ataupun berbahaya, tetapi ia juga boleh digunakan sekiranya kita ingin melakukan aktiviti outdoor seperti hiking dan juga perkhemahan. Skill ini merupakan satu nilai tambah yang baik untuk dikuasai kerana ia mampu memberikan banyak faedah untuk kita. Oleh itu, saya dan rakan-rakan saya telah menyediakan beberapa tips dalam survival skill yang boleh anda kuasai dengan mudah. Stay tune. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marisa Ayuni Halim dan saya akan menerangkan serba sedikit mengenai prinsip survival atau ikhtiar hidup. Antara prinsip-prinsip survival atau ikhtiar hidup adalah yang pertama, keselamatan. Keutamaan hendaklah diberikan mengenai soal keselamatan nyawa. Yang kedua, usaha. Pelbagai usaha hendaklah dilakukan dari semasa ke semasa sebagai ikhtiar bagi mengatasi masalah dan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, kawalan diri. Kawalan diri sangat penting dilakukan agar segala keputusan dan tindakan memberikan hasil yang positif. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama antara ahli kumpulan juga penting untuk mengatasi sesuatu masalah atau kesulitan. Yang kelima, persiapan. Sebelum memulakan sesuatu ekspedisi atau aktiviti luar, pengetahuan dalam bidang survival atau ikhtiar hidup perlulah dipelajari sebersedikit. Yang keenam, alatan. Alatan seperti makanan, perubatan dan alatan-alatan penting perlulah dibawa sebagai bekalan sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Alatan yang dibawa perlulah ringan dan bersaiz kecil agar mudah dibawa. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan terangkan tentang peralatan asas ikhtiar hidup ataupun survival kits. Kelengkapan ini ada berbagai jenis ya. Sebaiknya ia mestilah tahan lasa dan berguna di saat ia diperlukan. Sebenarnya peralatan ini sangat bergantung kepada keperluan pribadi kita sendiri. Oke, size peralatan itu juga diambil kira sama ada berat atau ringan, besar atau kecil, agar ia akan memudahkan kita untuk memasukkannya dalam beg galas nanti. Oke, sekarang kita lihat kepada peralatan asas dalam survival kits. Oke, yang first, tali pancing yang berkualiti 3 hingga 6 meter. Kedua, mata kail dan batu timah yang kecil. Ketiga, tali parakot ataupun mana-mana tali yang boleh didapati 3 hingga 6 meter. Oke, yang keempat, lampu kecil untuk kita bermalam kan nanti apa, kita tidak tahu. Oke, yang kelima, magnesium fire starter, mancis atau pemati api untuk memulakan api nanti. Oke, yang keenam, kapas atau getah tayar untuk membakar, ya sebagai bahan bakar untuk memulakan api kita nanti. Oke, yang ketujuh, kompas kecil. Kompas kecil ini nanti kita gunakan kalau kita tersesat. Kita akan cari hala 7 kita balik. Oke, yang ke-8 cermin kecil. Yang ke-9 paling penting whistle. Mana tuh kita terlihat kawan-kawan kita yang mencari apabila kita tersesat ke apakah, kita boleh tiupkan whistle untuk bunyikannya. Oke, sebenarnya banyak lagi barang-barang lain yang boleh kita bawa seperti benang dan jarum, shovel, batu asa, gergaji lipat, pisau lipat, plan flare dan sebagainya. Tetapi ianya sangat bergantung kepada keperluan diri kita sendiri. Kita yang tahu macam mana kita untuk menguruskan peralatan kita kalau berlaku survival. Oke. Alat ini kita tidak perlu bawa yang beraneka jenis macam, tetapi kita mesti tahu untuk menggunakannya. Dia berfungsi untuk apa kalau kita berlaku survival nanti. Oke, sebahagian dari peralatan di atas tadi yang telah saya sebut tuh mesti disimpan di dalam bekas yang sesuai. Tahan lasa, mudah dibawa kemana sahaja. Sebaiknya kalis air waterproof agar dia tidak cepat rosak. Oke, dengan sesuai dengan kelengkapan survival kita nanti. Oke, itu saya dari saya. Terima kasih. Sebelum kita membina tempat perlindungan, perkara-perkara berikut perlu dipertimbangkan. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan seperti kayu, tali dan daun untuk membuat atap senang didapati di kawasan tersebut. Yang kedua,
selamat dari binatang-binatang liar dan serangga-serangga yang berbahaya. Yang ketiga, selamat dari bencana alam seperti tanah runtuh, banjir dan pokok-pokok yang mati. Yang keempat, berhampiran dengan sumber air dan makanan supaya senang didapati. Dan yang terakhir, elsa untuk kita tidur dan rehat bagi jangka masa yang dirancangkan. Pondok ini merupakan jenis perlindungan yang paling senang dibina dan untuk kegunaan jangka masa yang pendek. Pondok mesti dibina di atas tanah yang rata dan kering. Pondok jangka panjang. Pondok ini dibina jika ingin berkhemah untuk jangka waktu yang lama atau keadaan tanahnya sentiasa lembap dan tidak rata. Pondok dalam kawasan rawang. Pondok ini dibina jika keadaan berkehendakkan kita berlindung dalam kawasan rawang ataupun berpaya. Tempat perlindungan yang dibina hendaklah selamat dari air pasang. Pengajar Binti Abdul Barim ini membentangkan tentang cara menentukan arah kompas. Ada banyak jenis, iaitu antaranya adalah kompas orientering, kompas digital, kompas marine, kompas tentera dan kompas kiblat. Seterusnya adalah dengan menggunakan kayu, iaitu kaedah ini apabila anda terlupa untuk membawa kompas, takkan kayu di tengah-tengah selapang dan bayangan pada kayu tersebut akan menghadap ke barat apabila anda berada pada waktu siang ke arah petang dan ke arah timur apabila anda berada pada waktu siang ke arah pagi. Seterusnya adalah pada waktu malam dengan mencari pokok yang paling besar dan raba setiap sisi pokok tersebut. Suhu yang paling tinggi sisi pokok tersebut adalah arah barat kerana matahari tenggelam pada arah barat dan sisi pokok tersebut paling lambat terkena haba daripada matahari.